Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan mempelajari subjek Pendidikan Islam tahun 4 bersama Ustazah Farhah Nabila binti Muhammad Khalid. Sebelum kita mulakan pelajaran, marilah sama-sama kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas salihin. Amin. Baiklah, hari ini kita akan sambung lagi di bawah bidang akidah, iaitu tajuk Agung dan Mulianya Tuhanku, siri yang keempat. Baiklah, objektif pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, murid dapat menyenaraikan kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Dan yang kedua, murid dapat membuktikan keimanan kepada nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid melalui tindakan secara beradab dan istiqamah. Baiklah, sebelum Ustazah pergi lebih lanjut, kita ulang kaji sikit. Masih ingatkah maksud Allah Al-Azim dan Allah Al-Hamid? Okey. Allah Al-Azim bermaksud Allah Maha Agung, manakala Allah Al-Hamid bermaksud Allah Maha Terpuji. Baik. Pada hari ini kita akan masuk tentang kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Kenapa pentingnya kita kena beriman dengan dua nama Allah ini? Okey, baiklah, yang pertama, supaya kita sentiasa merasai keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sentiasa merasai keagungan Allah. Kita tengok alam sekeliling kita, kita tengok sekarang di luar rumah kita, matahari menyinari, panas, suasana aman, kita rasa agung dengan kekuasaan Allah. Setiap hari juga kita mampu bernafas. Walaupun hari-hari mungkin kita ada buat dosa, tapi Allah masih beri peluang kepada kita untuk bernafas. Okey, baik, yang kedua, kepentingan yang kedua, membentuk peribadi berakhlak mulia. Bila kita beriman dengan kedua nama Allah ini, kita akan membentuk diri kita menjadi Muslim yang berakhlak mulia. Kita akan sentiasa taat beribadah kepada Allah, sentiasa memohon pertolongan Allah. Kita akan sentiasa membantu orang lain. Dan juga kita boleh memohon doa kepada Allah untuk memohon akhlak yang baik. Apa doanya? Boleh tengok dekat sini. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menciptakanku dengan baik, maka perbaiki pula akhlakku. Kita kena doa supaya Allah bantu kita untuk menjaga akhlak kita menjadi akhlak seorang Muslim yang baik. Okey, yang ketiga, memupuk sifat bersyukur dan berterima kasih. Berkaitlah dengan nama Allah Al-Hamid, iaitu Allah yang Maha Terpuji. Kita akan sentiasa bersyukur dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita dan berterima kasih kepada sesiapa sahaja yang membantu kita dan sebagainya. Tak kira, mungkin kita rasa kecil sahaja perkara tersebut, tetapi dengan pertolongan Allah, dengan rasa syukur dalam diri kita, kita akan rasa cukup walaupun sedikit. Okey, yang keempat, kita akan berusaha memperbaiki diri supaya menjadi manusia yang mulia. Kita sentiasa berusaha baiki diri kita. Mungkin dulu kita nakal, tapi sekarang kita perlahan-perlahan berubah menjadi lebih baik. Dulu mungkin kita tak tutup aurat, tak pakai tudung keluar rumah. Sekarang dah besar, keluar rumah tak pakai tudung. Kita cuba perbaiki diri kita. Kita mula pakai tudung, sikit-sikit.
Dulu mungkin biasa keluar rumah pakai seluar pendek, pakai baju pendek. Lelaki lah pakai seluar pendek. Tapi kita baiki diri kita menjadi manusia yang lebih baik. Kita tutup aurat dengan sempurna. Juga mungkin setiap hari kita tak istiqamah membaca Al-Quran, mengaji di rumah, solat. Jadi kita baiki diri kita. Kita mengaji setiap hari walaupun satu muka surat, dan kita sentiasa melaksanakan solat fardu. Dan yang kelima, melazimi sikap merendah diri dan tidak sombong. Sebab apa? Kita yakin bahawa Allah Ta'ala sahaja yang maha agung. Tak ada apa-apa milik kita. Semua hanya pinjaman Allah. Satu tubuh badan kita ni Allah pinjamkan untuk kita hidup di muka buminya. Jadi kalau Allah nak ambil, bila-bila masa saja pinjaman dia, Allah boleh ambil. Jadi kita perlu sentiasa merendah diri. Perlu rasa diri kita adalah hamba yang lemah. Disebutkan dalam satu hadis riwayat Muslim, tidak akan masuk syurga orang yang terdapat sebesar biji zarah kesombongan dalam hatinya. Biji zarah ni kecil lagi daripada kuman. Kecil. Walaupun sedikit kesombongan dalam hati dia, tidak akan masuk syurga. Jadi jangan jadi orang yang sombong. Yang keenam, selalu memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan menyebut Subhanallah. Bila kita kagum, kita tengok sesuatu perkara yang mengkagumkan kita, kita sebut Masya Allah, cantiknya pelangi tu. Subhanallah, indahnya pantai ni. Kita selalu memuji Allah. Kita sandarkan apa juga yang kita lihat di sekeliling kita. Kita sandarkan kepujian itu hanya kepada Allah. Kerana Allah yang maha mencipta semua yang ada di sekeliling kita. Pokok-pokok yang ada. Kita makan buah durian misalnya. Sedapnya, subhanallah, sedapnya durian ni. Bijaksananya Allah boleh cipta durian sesedap itu. Kalau manusia mampu ke nak mencipta? Itu semua kuasa Allah. Okey, bukti saya beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid tadi, sebab kenapa penting kita kena beriman. Sekarang bukti. Apa yang kita akan buat untuk membuktikan bahawa kita beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid? Yang pertama, saya seorang Muslim yang taat. Dengan apa? Dengan kita melakukan amal soleh, dengan kita menjauhi maksiat. Bila awak sentiasa setiap hari tidak pernah meninggalkan solat fardu, awak sentiasa membaca Al-Quran, sentiasa membantu orang, bersedekah, menjauhi maksiat, menutup aurat dengan baik, itu bukti bahawa awak beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Bukti yang kedua, saya sentiasa bertawakal kepada Allah. Meyakini semua ketentuan Allah dalam kehidupan dan berusaha dengan tekun untuk berjaya. Kita sambil kita belajar, kita bukan mengharapkan semua semata-mata dalam peperiksaan nanti. Kita yakin setiap apa juga keputusan yang kita dapat adalah dalam ketentuan Allah. Allah nak kita berusaha lebih, Allah nak kita lebih tekun supaya kita berjaya. Yang ketiga, saya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan apa? Saya mengagungkan kehebatan Allah dan menggunakan nikmat Allah dengan sebaiknya. Tanda kita syukur dengan nikmat Allah, kita mengagungkan kehebatan Allah. Macam Ustazah sebut tadi, apa-apa sahaja yang kita lihat di sekeliling kita, kita kagum. Kita sandarkan pada Allah yang maha agung, yang maha mencipta semua yang ada di sekeliling kita. Dan menggunakan nikmat Allah dengan sebaiknya. Guna mata kita untuk melihat perkara-perkara yang baik, gunakan telinga kita untuk mendengar perkara-perkara yang baik, gunakan mulut kita untuk bercakap perkara-perkara yang baik, dan sentiasa bersyukur kepada Allah. Baiklah, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi pada pembelajaran akan datang. Assalamualaikum.